Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat bertemu kembali kita dalam Sejahtera Asia. Seperti biasa, kita bersiaran secara langsung di rumah. Betul tak Sharon? Dan saya Wan Ali. Betul tu. Okey Sharon, apa khabar Sharon? Sihat Sharon? Sehat. Hari ni kita bergandingan bersama lagi ya Wan. Walaupun Ya, kita je dari betul. rumah, kita dua tetap semangat untuk Betul, memberikan walaupun informasi kepada semua penonton Sejahtera Asia. ya, betul. Dan walau apa sekalipun halangan ataupun cabaran yang kita alami, Sejahtera Asia tetap menyampaikan wadah dan juga informasi khas untuk penonton setia Sejahtera Asia. Jadi, hari ini kita memang ada tetamu, betul tak Sharon? Betul tu, ada tetamu yang, dan saya kira ada episod kali ini adalah sangat memberi informasi yang sangat berguna khususnya kepada wanita-wanita di luar sana. Jadi kepada anda penonton Sejahtera Asia, terus kekal bersama saya dan Walif sehingga ke penghujung rancangan. Kerana perkongsian kita pada hari ini adalah sangat menarik dan memberi maklumat informasi kepada anda semua. Betul itu Sharon. Dan hari ini kita ada dua orang tetamu yang kita bawakan khas secara dalam talian. Kita tak dapat nak bawa ke studio tetapi kita bawa ke dalam live stream macam ni lah. Jadi apa-apa pun memang aplikasi kita gunakan. Dunia digital sekarang kita adaptasikan dengan sebaik mungkin. Betul tak Sharon? Betul, norma baru dan kita mengaplikasikan teknologi-teknologi yang ada Wan. Jadi kita boleh StreamYard dari rumah, boleh Google Meet dari rumah. Jadi kepada penonton, jika anda terlepas episod kita pada kali ini, jangan risau, anda boleh saja tonton kami secara ulangan di YouTube. Type saja Sejahtera Asia dan anda boleh pilih siaran-siaran yang anda ketinggalan. Ya, kita nak highlight sikit lah tetamu kita. Jemputan kita Sharon. Di mana hari ini kita ada topik iaitu peranan bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak membantu wanita yang teraniaya. Jadi yang akan mengupas perkara ini, yang akan membincang perkara ini, kita ada dua tetamu Sharon. Betul tak Sharon? Siapa tetamu kita Sharon? Hari tetamu kita ada yang pertama adalah Tuan Zuzaidi bin Mahmud, penolong pengarah kanan bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sarawak. Dan tetamu kita yang kedua adalah Tuan Muhammad Sufi bin Muhammad Rani, iaitu penolong pengarah bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sarawak. Jadi apa khabar Tuan Zuzaidi dan Tuan Muhammad Sufi? Alhamdulillah baik, sihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, walaupun kita tidak bertemu muka tetapi digital menemukan kita, betul tak? Betul tu. Dan tidak terlambat untuk saya mengucapkan salam Ramadan Karim kepada kedua tetamu kita. Salam Ramadan, selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Semoga Ramadan kali ini memberikan satu keajaiban buat kita agar COVID-19 terus hilang di muka bumi ini. Amin. Dan Sharon, kita nak cakap tentang wanita yang teraniaya ni Sharon. Yelah, kita nak kupas lagi tentang isu ni. Jadi Tuan Zuzaidi, mungkin Tuan boleh kongsikan sebenarnya apakah itu bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sarawak. Mungkin ramai penonton yang mungkin tidak pernah dengar ataupun pernah dengar tentang jabatan tersebut, namun mereka tidak tahu apakah yang ingin dikongsikan oleh jabatan tersebut. Terima kasih kepada Sharon, terima kasih kepada Wan Alif. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak TVS kerana menjemput kami bagi membincangkan berkenaan dengan kita katakan bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak bagi mendepani berkenaan dengan isu-isu wanita terinaya. Okey, terima kasih berkenaan dengan soalan tersebut, iaitu boleh ceritakan atau kongsikan berkenaan dengan apa itu bahagian sokongan keluarga. Kita mungkin baru dengar kot perkataan bahagian sokongan keluarga tersebut. Jadi bahagian sokongan keluarga itu ataupun disebut BSK, nama kita yang paling kita kata terkenal lah, orang sebut BSK Jadi BSK ni apa? BSK ni adalah kita katakan satu bahagian yang menangani permasalahan utama, terutamanya berkenaan dengan wanita terinaya dari sudut pengabaian nafkah anak dan juga nafkah isteri. Jadi kita punya core business kita terutamanya adalah isu-isu berkenaan dengan nafkah anak dan juga nafkah isteri. Jadi perkara ini merupakan satu masalah yang besar kepada institusi kekeluargaan di Malaysia dan juga kita kata khususnya di Sarawak ni, ramai orang yang berkahwin, kita katakan suami-suami inilah, si lelaki ni
ramai yang berkahwin tapi tak tahu tanggungjawab dia adalah memberikan nafkah kepada isteri. Jadi isteri-isteri yang diabaikan nafkah, isteri yang tidak diberikan nafkah, isteri yang kita katakan terinaya suami cuai bagi nafkah kepada dia, maka mereka ini akan hadir kepada kita dan kita akan memberi mereka berkenaan dengan jalan-jalan, berkenaan dengan kita katakan panduan kepada mereka, berkenaan dengan apa yang mereka perlu lakukan, berkenaan dengan apabila mereka ni terinaya. Jadi saya ceritakan sikitlah berkenaan dengan sejarah kepada bahagian sokongan keluarga ni, rentetan daripada permasalahan berkenaan dengan pengabaian nafkah anak, nafkah isteri. Jadi mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI kali ke-46 pada 7 Jul 2007 yang dipengurusikan pada ketika itu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia perlu mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan berkenaan dengan isu-isu nafkah ini. Jadi berasaskan keputusan tersebut, maka bahagian sokongan keluarga telah diwujudkan di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan ditempatkan di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia dan termasuk Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak. Jadi bila kita diletakkan di Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, kita berperanan sebagai satu bahagian yang khusus menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang telah ditetapkan, iaitu bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak bagi membantu wanita-wanita terinaya. Okey, terima kasih. Itu adalah berkenaan dengan kita katakan maklumatlah bahagian keluarga. Ya, betul. Yang dikatakan tentang BSK atau JKSS ini, dan terima kasih atas soal pencerahan dan juga makluman awal pengenalan tentang BSK ini. Dan fungsi, terutamanya kita nak cakap tentang fungsi BSK JKSS ini kepada masyarakat, terutamanya di negeri Sarawak. Bagaimana ia boleh dinyatakan? Baik, terima kasih Wan, Sharon. Jadi fungsi BSK ini kita memantau, pertamanya memantau, kedua dia menguatkuasakan dan juga melaksanakan perintah. Yang mana apabila isteri ini mendapat perintah daripada mahkamah, diputuskan oleh mahkamah, jadi kita akan menguatkuasakan perintah itu apabila suami tadi ataupun bekas suami, maksud saya, selepas berlaku perceraian, abai ataupun cuai dalam melaksanakan perintah. Saya bagi satu senario yang sebenarlah yang berlaku dalam BSK ini. Sebagai contoh, apabila satu perceraian berlaku, sebagai contoh suami isteri bercerai dan anak ditinggalkan dengan isteri, mahkamah telah perintahkan sebenarnya supaya menjaga nafkah anak dan sebagainya untuk suami ini, untuk bekas suami tadi. Tapi malangnya suami ini atau bekas suami ini cuai dan meninggalkan anak ini dengan isteri itu tanpa ada sokongan bulanan, saraan bulanan, yang mana pada akhirnya kaum wanita, ini isteri tadi, bekas isteri tersebut tidak tertahan lagi, tidak dapat menanggung saraan anak itu secara berseorangan, dan akhirnya isteri ini atau bekas isteri ini terpaksa pergi ke mahkamah, yang mana terpaksa memohon sejumlah nafkah anak yang akan ditetapkan oleh mahkamah. Jadi setelah melalui proses perbicaraan di mahkamah, maka mahkamah tetapkan satu jumlah. Sebagai contoh, sekiranya isteri tadi ditinggalkan dengan 3 orang anak, 100 orang anak, makanya ada 300 untuk sebulan, yang mana sepatutnya dibayar oleh bapa tadi atau bekas suami isteri tadi. Jadi setelah perintah tersebut dikeluarkan, harapannya amat besar. Harapan di pihak isteri amat besar supaya suami ini menunaikan tanggungjawab beliau. Tetapi malang yang berlaku, banyak yang berlaku yang hadir ke bahagian sokongan keluarga, pihak suami gagal, tidak memberikan nafkah ataupun memberikan sangat sedikit tanggungan bulanan yang mana untuk membantu ibu ini, yang mana sepatutnya setelah mahkamah keluarkan perintah, sepatutnya dibayar setiap bulan, tetapi tidak dibayar. Jadi menghadapi situasi ini, ibu ini terpaksa datang lagi ke mahkamah. Jadi bekas isteri ini tadi datang ke mahkamah
dan unit yang berkenaan untuk menguatkuasakan perintah yang telah dikeluarkan mahkamah tadi adalah bahagian sokongan keluarga. Yang mana di sini kita akan menemu ramah dahulu, menyiasat terlebih dahulu ibu ini bagaimana penganiayaan ataupun pengabaian nafkah ini berlaku, dan kita akan melihat sama ada beliau ada betul mempunyai perintah nafkah tersebut. Jadi itu adalah penerangan awal lah untuk proses awal yang mana fungsi BSK ini akan dimulakan di Mahkamah Syariah. Jadi bagaimana pula ya Tuan Muhammad Sofi, kita faham bahawa Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sarawak ni dia memang membantu golongan wanita yang teraniaya dari segi pemberian nafkah. Tapi bagaimana kalau diberikan satu senario yang kebanyakan kita lihat di laman sosial, apabila berlaku perceraian, si suami, bekas suami ni sukar untuk dicari. Jadi bagaimana isteri hendak menuntut hak nafkah daripada bekas suami tersebut jika beliau sendiri tidak dapat mengenal pasti di mana lokasi suami tersebut, keberadaan suami tersebut? Baik, dalam situasi di mana suami ini tidak dapat dikesan, terdapat waris-waris lain sebenarnya. Sebagai contoh, nenek kepada anak tersebut ataupun sebenarnya bapa kepada bekas suami tadi, yang mana kita boleh menjadi satu pihak yang boleh dituntut di mahkamah, ataupun ahli-ahli keluarga yang rapat, sebagai contoh adik-beradik kepada suami, yang mana boleh dijadikan pihak dalam kita menuntut di Mahkamah Syariah. Jadi itu adalah satu cara lainlah apabila berlakunya sama ada suami itu hilang, ataupun suami itu sakit, ataupun suami itu telah meninggal dunia. Jadi kita, sebab di dalam hukum syarak ini kita ada dipanggil orang-orang bertanggungan selain daripada suami, selain daripada bapa yang dipertanggungjawabkan tadi. Orang-orang yang bertanggungan ini adalah waris-waris terdekat, yang mana kalau dalam perbincangan harta pusaka, mereka inilah yang dulu dapat harta. Jadi kalau dalam soal harta mereka dapat dulu. Jadi soal untuk memberi nafkah, mereka juga sepatutnya dikedepankan untuk menolong anak-anak ataupun cucu ataupun anak saudara mereka ini. Itu yang saya boleh nyatakanlah tentang soalan Sharon tadi. Okey, jadi adakah ada sebarang tindakan yang akan dikenakan kepada waris bekas suami sekiranya mereka tidak bertanggungjawab ke atas bekas isteri dan anak-anak tersebut? Kalau mengikutkan prosedur mahkamah sekarang ini, memang kalau ia adalah sama sebagaimana kalau suami itu dia gagal menunaikan hak-hak anak ini dari segi nafkah, dia boleh dikenakan tindakan sehingga tindakan untuk memenjarakan. Dan memang tindakan ini kita telah ambil sebenarnya dari segi pihak suami lah. Kita setakat ini kita belum lagi sampai kepada tahap waris dipenjarakan. Suami dipenjarakan ataupun bekas suami, bekas suami dipenjarakan atau bapa dipenjarakan memang kita ada. Kerana apabila gagal menunaikan tanggungjawab itu, ia mendatangkan satu ancaman kepada nyawa, iaitu anak-anak ini nak hidup tanpa ada sokongan daripada ibu, daripada bapa, tanpa ada sokongan yang sepatutnya daripada segi nafkah anak. Jadi sebab itulah ada tindakan keras yang kita boleh ambil dari segi pemenjaraan. Harapan ataupun kemahuan sendiri pihak BSK tentang pengenalan BSK ini kepada rakyat Sarawak, terutamanya penonton Sejahtera Asia pada hari ini? Okey, terima kasih kepada Wan Alif berkenaan dengan soalan apakah harapan pihak BSK kepada kita katakan TVS masyarakat di Sarawak
harapan kami cukup besar lah kan, kepada penonton kita lah kan. Jadi antara perkara yang kami mengharapkan sangat ni adalah para suami ataupun bapa ni menjalankan tanggungjawab memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak agar anak-anak dan isteri tadi tu tidak terinaya. Itu kita minta sangat supaya kita kata nak bercinta ni kena tanggungjawab dulu. Dah kahwin kena laksanakan tanggungjawab. Kadang waktu bercinta dah bayar duit belanja makan, dah bayar apa semua. Tapi kita katakan bila dah kahwin, isteri minta belanja teh-o ais pun tak mampu nak beli. Teh-o peng sikit pun tak bayar. Ada kata kau lah bayar, kau minum kau bayar. Sampai macam tu. Jadi tak boleh macam tu. Jadi suami kena bertanggungjawab, bapa kena bertanggungjawab terhadap nafkah anak-anak. Harapan kita yang kedua agar para isteri lebih cakna. Dan apabila mereka ini terabai, mereka ini terinaya, suami tidak memberikan apa nafkah kepada mereka ataupun cuai memberikan nafkah, maka mereka ni perlu cakna, perlu tahu ke mana mereka nak tuju, sama ada di bahagian sokongan keluarga, di mahkamah syariah ataupun kita kata peguam-peguam lah untuk mereka mendapatkan maklumat. Dan yang ketiga, kami mengharapkan agar agensi-agensi kerajaan, swasta termasuk semua masyarakat di dalam Sarawak memberikan kerjasama dan sinergi yang menyeluruh kepada bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak untuk merealisasikan aspirasi kami, impian kami untuk mempertabatkan kehakiman syariah. Kemudian bagi mencapai hasrat Yang Amat Arif, Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, Yang Amat Arif Datuk Haji Awang Suhaili Biladi, dan juga hasrat Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Yang Amat Arif Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar selaku peneraju bahagian sokongan keluarga di Malaysia yang berhasrat memperkata BSK kepada masyarakat secara menyeluruh dan komprehensif. Jadi kami komited untuk memberikan komitmen kami secara berfokus terhadap permasalahan dan isu-isu wanita terinaya dari sudut nafkah untuk kami bantu mereka, untuk kami keluarkan mereka daripada kesusahan kepada kita katakan kesenangan hidup, senang makna kata melalui tata cara, prosedur dari panduan yang telah ditetapkan. Jadi perkara yang perlu dilakukan oleh para isteri dan anak-anak, kita katakan hak mereka diberikan sewajarnya. Jadi perkahwinan yang dibina serta zuriat yang dianugerahkan merupakan tanggungjawab besar yang perlu digalas oleh suami. Jadi suami-suami perlu memainkan peranan yang kita katakan bertanggungjawab. Jadi kalau kita katakan sekiranya masyarakat di Sarawak ataupun pendengar TVS, penonton kita nak mendapatkan informasi berkenaan dengan isu-isu nafkah, boleh kita katakan menghubungi kami di bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak melalui nombor telefon kami 082 429 810 atau hadir ke Mahkamah Syariah Sarawak di bangunan Mahkamah Syariah tingkat 2 Anjung Kanan, bertemu dengan kami. Kami bersedia untuk memberikan perkhidmatan kami lah kepada masyarakat semua, insya-Allah. Terima kasih. Satu Terima kasih, Tuan. perkongsian yang sangat menarik, Tuan. Jadi sebelum kita ke hujung rancangan ni, kita nak tanya Tuan Muhammad Sofi, mungkin ramai wanita ataupun para isteri tertanya-tanya, adakah tuntutan nafkah ni boleh dituntut oleh isteri yang telah diceraikan ataupun wanita yang masih dalam status isteri? Untuk nafkah isteri Tuntutan nafkah. Sebenarnya nafkah isteri ini memang adalah menjadi hak isteri tersebut, dan jika sekiranya berlaku kegagalan di pihak suami untuk menunaikan hak isteri ini, maka even dalam waktu perkahwinan sekalipun mereka sebenarnya boleh membawa kes ke mahkamah, tetapi agak jaranglah sebenarnya dilakukan kerana semasa masih dalam ikatan perkahwinan, kebanyakan isteri akan rasa kita panggil rasa agak berat hati untuk membawa kes ini ke mahkamah, kerana maklumlah apabila kita masuk ke mahkamah ini, ia merupakan satu-satunya kita katakan tempat terakhir sebenarnya mahkamah ini untuk sesuatu masalah, kerana apabila sudah masuk ke mahkamah, ia seolah-olah akan membuka pekong masing-masing. Jadi memang kalau ikutkan undang-undang, isteri boleh membawa ke mahkamah untuk menuntut haknya. Tetapi jarang dilakukan oleh isteri-isteri di luar sana. Tetapi apabila berlaku perceraian, maka selalu timbul tentang hal ini, tentang nafkah yang diabaikan, tentang jumlah yang terhutang oleh suami, tentang perjanjian yang mereka lakukan bersama untuk masing-masing
membuat satu perjanjian bank contohnya yang dibuat atas dasar cinta kasih sayang antara dua suami isteri ini, yang mana pada akhirnya apabila berlaku perceraian maka dia akan timbul balik. Jadi segala perkara yang telah dikeluarkan, perbelanjaan yang telah dikeluarkan akan dituntut semula oleh isteri tadi terhadap suami. Itu yang berlaku sebenarnya, yang selalu berlaku. Tetapi dalam perkahwinan jarang berlaku. Okey, satu informasi yang penuh dengan maklumat lawan, khususnya kepada wanita di luar sana yang bergelar isteri. Anda perlu tahu hak anda dan perlu tahu kepada badan mana satu yang perlu anda rujuk sekiranya anda berada dalam penganiayaan si suami itu tersebut, Wan. Ya, betul. Dan terima kasih kita ucapkan kepada dua-dua tetamu kita, Encik Zuhaldi dan juga Tuan Muhammad Sofi. Dua-dua daripada bahagian sokongan keluarga Jabatan Sarawak. Terima kasih daripada kami di Sejahtera Asia. Nampaknya masa sangat mencuburi kita. Tapi apa-apa pun Sharon, informasi memang kita akan bawa semasa-semasa hanya di Sejahtera Asia. Tetapkan sokongan anda dan juga tetapkan kesetiaan anda terhadap Sejahtera Asia. Saya Wan Alif dan tapi sebelum tu Wan, sebabkan bergandingan dengan Wan ni, saya tak nak kalah ni, nak pantun juga ni. Saya ada pantun khususnya kepada Tuan Zuzaidi, Tuan Muhammad Sofi dan juga kepada semua penonton Sejahtera Asia ya. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Jadi saya Sharon Kezia daripada hanya dalam Sejahtera Asia, daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Bye-bye.